sempena dengan Rabiul Awal, dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada satu perkara yang sangat indah yang telah dilakarkan, yang telah dilaqabkan, digelarkan ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu gelaran Al-Amin. Mungkin ramai yang sudah sering mendengar gelaran Al-Amin, namun kita mungkin tidak tahu di sebalik makna gelaran Al-Amin yang diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta Profesor Doktor untuk mengulas persoalan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Adni selaku moderator pada malam ini. Yang saya muliakan Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam satu majlis yang pada mulanya saya difahamkan ada 2 orang panel, tapi oleh kerana satu orang panel lagi tidak berkemampuan untuk hadir, maka tinggallah saya seorang. Jadi Ustaz Adnin tanya, macam mana ni, nak buat ceramah saja ke nak buat soal jawab? Saya kesian kat dia, saya kata tak apalah Ustaz, buatlah soalan tu. Kan soalan tu dah ada dah. Jadi tinggal nak baca je. Baik. Kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana ramai di kalangan umat Islam di dalam dunia ini menyambut ataupun kita kata melaksanakan program-program yang berkaitan dengan Maulidur Rasul. Ya, program-program yang berkaitan dengan Maulidur Rasul. Bahkan banyak juga khutbah yang dikarang untuk menjelaskan kepada orang ramai tentang perlunya bagi umat untuk menyambut Maulidur Rasul. Walaupun saya ni tak adalah masalah sangat pada sambutan Maulidur Rasul ni, kerana kita tak pandang sangat pada nama, kita nak tengok apa pengisian yang ada. Maka negeri Perlis dia adakan satu kempen Zikra Rasul, mengingati Rasul. Kerana pada bulan Rabiul Awal ada orang kata macam alah lebih kurang sama je tu. Tak sama sebenarnya, kerana Zikra Rasul lebih luas daripada hanya sekadar Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ialah kita mengingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita berbicara tentang Zikra Rasul, mengingati Rasul, maka mengingati Rasul itu adalah lebih luas daripada hanya sekadar mengingati Nabi SAW itu dilahirkan. Kerana seperti mana yang Ustaz Adnin sebut tadi, pada bulan ini juga Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW itu wafat. Nabi SAW itu bukan hanya sekadar dilahirkan dan diwafatkan. Nabi SAW itu dilahirkan dengan perjuangan, dengan risalah, dengan ajaran yang mesti dibawa, yang mesti dipertahankan, yang mesti dikempen supaya orang ramai tahu Nabi SAW itu adalah Rasul. Dan dalam banyak-banyak gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini, orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah telah pun menggelarkan Nabi ini dengan gelaran Al-Amin. Sebahagian orang bila sebut Al-Amin, dia faham Amin ini orang yang bercakap betul. Kerana apabila dia selak dalam lembaran sirah, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu untuk baginda berdakwah secara terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan amaran kepada ashirah, kepada keluargamu yang terdekat wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panjatlah bukit Safa yang ada dekat Mekah tu. Dia panjat bukit Safa,
dia pun seru, ya Bani Fihr wa ya Bani Adi, law akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi? Qalu ma jarabna alayka kadhiban ya Muhammad. Qala inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Nabi SAW digelar Al-Amin, kita faham dia tak menipu, dia cakap betul. Sebab apa? Sebab sewaktu Nabi SAW menerima wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi panjat bukit Safa. Nabi panggil, wahai anak-anak Fihr, wahai anak-anak Adi, apa pandangan kalian kalau aku khabarkan kepada kalian di belakang bukit ni ada tentera berkuda yang datang nak menyerang kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Igharah. Igharah ni salah satu daripada kaedah perang yang ada di zaman dulu. Sekarang ni perang kebiasaannya memang inilah caranya, igharah. Tak bagi warning. Tapi ada perang zaman dulu yang gentleman. Dia nego dulu. Kalau tak setuju baru perang. Lepas tu kalau nak rehat. Okay, kita rehat sampai esok. Siapa yang tengok cerita-cerita Hollywood kan, cerita epik zaman-zaman Rom, zaman-zaman Yunan, dia akan nampak peperangan zaman dulu gentleman. Tapi ada juga igharah ni, terutamanya apabila berlakunya pengkhianatan. Maka Nabi SAW sebut pada Quraisy, kalaulah belakang bukit ni ada tentera berkuda, knight, yang datang nak serang kamu dalam keadaan tidak memberikan apa-apa amaran, adakah kamu percaya? Apa kata Quraisy? Ma jarabna alayka kadhiban ya Muhammad. Muhammad, kami mana ada pengalaman kena tipu dengan kamu, kami percayalah. Maka Nabi pun memulakan dakwahnya, inni nadhirul lakum bayna yaday azabin syadid. Aku memberi berita buruk, memberi amaran, memberi ancaman kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kamu. Maka bermulalah penentangan terbuka terhadap Nabi SAW. Tetapi Al-Amin ni bukan hanya sekadar tak cakap bohong, bukan hanya sekadar manusia yang bercakap benar. Al-Amin ni luah lagi daripada itu. Kerana kalau tak cakap bohong, semata-mata ada orang tak cakap bohong, tapi dia jahat, dia kasar. Jadi Al-Amin tu sebenarnya dengan terjemahan yang lebih luas, kita mengatakan Nabi SAW itu bersifat dengan sifat yang jujur. Nabi SAW itu bersifat dengan sifat amanah. Maka sebab itu di dalam pengajian kita, sifat yang perlu ada pada seorang Nabi SAW itu adalah 4 perkara kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kan? Siddiq, bercakap benar. Amanah, seorang yang tidak khianat. Apabila menyampaikan risalah, tidak ada yang disembunyikan. Tabligh, menyampaikan, dia tak sorok. Fatanah, bijaksana. Keempat-empat sifat ini dihimpunkan pada perkataan Al-Amin itu, iaitu jujur. Maka sebab itu Nabi Muhammad SAW ini dipercayai bukan hanya pada kata-katanya, tetapi juga pada tindakannya. Kalau kita tengok dalam sirah, sewaktu Nabi SAW nak pergi berhijrah, Nabi arahkan Ali bin Abi Talib untuk mengembalikan harta yang disimpan oleh Quraisy di sisi Nabi SAW. Walaupun kebanyakan Quraisy yang besar-besar, yang kaya-kaya ni tak nak terima apa yang Nabi sebut, tak nak terima dakwah Nabi, tapi ramai juga yang simpan duit kat Nabi, sebab dia tahu kalau simpan duit kat Abu Jahal mungkin hilang. Tapi dia simpan dekat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan ada seorang pemuda Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, Muhammad ni cakap betul tak? Abu Jahal tak nak jawab pada peringkat awal, sehingga Akhnas ni tarik Abu Jahal pergi tempat yang sunyi. Dia mengatakan, kita berdua je sekarang ni, aku nak cakap engkau, aku nak tanya engkau satu soalan real punya, satu soalan yang aku nak jawapan. Muhammad ni cakap betul tak?
Kata Abu Jahal, waihak inna Muhammadan la sadiq. Malang kamu yang bertanya ni, Muhammad ni jujur. Muhammad ni bukan khianat, Muhammad ni bukan cakap bohong. Apa yang dia cakap tu betul belaka, jujur belaka. Walakin lamma dhahaba banu Qusay bil liwa'i was-siqayah wan nubuwah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Tapi kalau semua dapat dekat Bani Qusay, semua dapat ke anak cucu Qusay. Sebab Nabi daripada keturunan Qusay. Bil liwa was-siqayah wan nubuwah. Kepimpinan dapat kat Bani Qusay. Kenabian dapat dekat Bani Qusay. Tenda bagi orang minum dekat Masjidil Haram pun dapat kat Bani Qusay. Fama yakunu li sa'iri Quraisy. Quraisy dapat apa? Jadi Abu Jahal menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana dia percaya Muhammad tu bohong ataupun khianat ataupun tak jujur, tetapi kerana kepentingan dunia dia. Maka kita melihat pada hari ini orang Islam kena ada sifat jujur ni. Kerana sifat inilah yang menjadikan orang tidak boleh untuk mengatakan ataupun menghentam pribadi seorang Muslim. Dalam dakwah kena ada kejujuran. Dalam dakwah kena ada sifat benar. Tak boleh menyembunyikan kebenaran. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang perlu untuk diucap hanya semata-mata kerana nak memelihara kepentingan pribadi. Hanya kerana nak memelihara kepentingan diri sendiri. Tak boleh. Pendakwah kena bercakap apa yang masyarakat perlu, bukan apa yang masyarakat suka. Kan? Ni kadang-kadang bila sebut, Ustaz, bila nak sebut benda ni, tak apalah nanti orang marah kat saya. Ramai juga yang cakap kan, kadang-kadang kata, teruskan, kami berada di belakang. Di belakang je lah, bila nak datang depan tak tahu. Yang ke depan ni muka-muka ni jugalah kan, yang kena hentam selalu ni. Kita tak katalah kita jujur dalam setiap perkara, tapi teruk jugalah kita kena bantai pun. Kan? Kadang-kadang orang bantai kita tanpa tengok apa yang kita sebut. Kan? Ada kadang-kadang video-video kita yang dipotong macam PMT Suara Sunnah duk potong video kita kan. Baru semalam ke kemarin, kalau tak silap, ada orang tanya soalan kat saya. Jodoh ni takdir yang kita boleh pilih ke ataupun tak boleh? Allah tentukan. Saya jawab, saya kata takdir ada dua. Ada yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih, tak ada ruang untuk kita pilih. Ada yang kita boleh usaha. Ada komen kat bawah tu, bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Semua tu takdir belaka. Hang dengarlah dulu. Dengar pun tidak. Kan? Dengar pun tidak. Dia dah buat kesimpulan. Manusia hukum orang kadang-kadang berdasarkan kepada penilaian orang lain. Dengar dulu. Saya sebut, takdir ada dua. Boleh pilih. Ada takdir yang Allah Ta'ala tentukan tak bagi pilih. Jadi dalam bab jodoh ni, boleh pilih ke tak boleh pilih? Ha? Boleh pilih? Mestilah boleh pilih. Sebab masa menikah lu memang pilih. Kan? Habis tu ada juga ustaz yang kita pilih tiba-tiba tak dapat. Pilih yang lain. Kan banyak pilihan. Tapi ustaz dah pilih-pilih tersilap pilih. Tu salah kau lah, salah pilih. Tapi pilihlah juga. Kan? Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Fadhfaru bidzatid din taribat yadak. Cari isteri yang kerana agamanya, maka tanganmu akan beruntung. Kena pilih yang betul. Jadi ada manusia memilih untuk hukum dulu. Kadang-kadang dia tak tengok pun kejujuran, dia tengok kem mana. Dia tengok kem mana, dia hentam dulu. Dalam bulan Rabiul Awal ini kita kena ambil semangat. Nabi SAW seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang berani, kena ada sikap tu. Nak jadi pengikut Nabi SAW, kena bercakap benar, kena jujur, kena amanah dan kena berani. Sanggup mempertahankan kebenaran walaupun berdepan dengan jatuhnya reputasi dalam masyarakat. Wallahu a'lam.